Lelaki yang cuba membunuh Trump dikatakan telah membuat satu manifesto dan menghantarnya kepada keluarga sebelum insiden tembakan itu, semasa majlis makan malam wartawan Rumah Putih. Dan kini, siasatan menjurus kepada syak wasangka yang lebih serius. Serangan terhadap Donald Trump mungkin telah dirancang lebih awal. Dengan petunjuk di dalam rumah suspek sendiri dan juga laporan mengenai penglibatan seorang saudara perempuannya. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility, Nielsen Alves News. Kes ini mendapat perhatian pada hari Ahad 26 April 2026 selepas pihak berkuasa Amerika mengenal pasti Cole Allen berumur 31 tahun sebagai suspek yang dipercayai telah menyebabkan insiden tembakan itu. Di Washington Hilton, semasa majlis makan malam wartawan Rumah Putih. Syak wasangka utama ialah Allen tidak masuk ke situ secara kebetulan. Dia dikatakan telah melakukan perjalanan dari California ke ibu negara Amerika dengan niat yang sudah terbentuk, sasaran politik yang jelas, dan satu manifesto yang dihantar kepada ahli keluarga sebelum bertindak. Menurut maklumat yang didedahkan oleh Fox News dan CBS News, saudara lelaki Allen dikatakan telah memaklumkan pihak berkuasa selepas menerima manifesto yang didakwa itu. Ini adalah salah satu perkara paling penting dalam siasatan. Dokumen itu dikatakan telah dihantar kepada ahli keluarga sejurus sebelum serangan dan di dalamnya suspek dikatakan menyatakan bahawa dia menyasarkan pihak berkuasa pentadbiran Trump mengikut arahan. Selain daripada kepentingan, dari nama-nama tertinggi hingga yang paling rendah, garis yang membebankan Allen adalah mudah dan tegas. Dia dikatakan telah keluar dari Torrance di kawasan Los Angeles, merentasi wilayah Amerika dengan kereta api, melalui Chicago, dan tiba di Washington untuk melaksanakan rancangan itu. Fox News melaporkan bahawa ejen-ejen telah pergi ke rumah yang dikaitkan dengan suspek di California, mencari rakaman kamera rumah dan berbual dengan jiran-jiran. Sementara pengganas cuba menyusun semula setiap langkah sebelum serangan, keluarga kini muncul sebagai elemen utama. Tiada pengesahan umum bahawa adik perempuannya terlibat dalam rancangan itu, tetapi dia sudah pun berada dalam radar siasatan. Menurut laporan yang disiarkan oleh Fox News, adik perempuannya berbual dengan pihak berkuasa dan berkata bahawa Allen sering membuat komen tentang keperluan untuk membetulkan masalah semasa. Kenyataan itu ditambah dengan manifesto yang didakwa membantu para penyiasat melihat kes ini sebagai sesuatu yang mungkin didorong oleh radikalisasi. Rasa tidak puas hati politik dan pandangan yang terpesong tentang misi pribadi. Perkara yang paling membimbangkan ialah persekitaran keluarga sendiri dikatakan telah menerima petanda sebelum cubaan itu. Abangnya dikatakan telah menghubungi polis selepas melihat kandungan manifesto itu, manakala adiknya pula dikatakan telah memberitahu tentang kenyataan-kenyataan pelik. Ibu bapa, menurut maklumat yang tersebar, juga telah bekerjasama dengan penyiasat. Ini menimbulkan persoalan besar, siapa yang tahu apa, bila mereka tahu dan mengapa amaran itu diberikan. Cukup untuk menghalang suspek daripada tiba di acara tersebut. Allen digambarkan oleh pihak berkuasa sebagai seorang lelaki yang mempunyai latar belakang teknikal dan rekod lampau. Berkaitan dengan bidang pendidikan, beliau belajar kejuruteraan mekanikal di Caltech, mempunyai kaitan dengan teknologi dan pernah bekerja dengan pelajar. Dalam berita Amerika, kontras ini menjadi salah satu perkara yang paling membimbangkan. Bagaimana seseorang dengan kelayakan, keluarga dan kehidupan yang nampaknya biasa boleh sampai ke tahap cuba menyerang satu acara presiden? Jawapannya mula muncul. Ia adalah radikalisasi, bukan letusan sesaat, tetapi satu jalan yang terbentuk daripada idea, pengasingan, kemarahan, dan perancangan. Manifesto itu menjadi dokumen yang paling sensitif. Menurut CBS News, Allen dikatakan telah menulis bahawa kaki tangan hotel, tetamu biasa dan ejen bukanlah sasaran utama. Tetapi dia menunjukkan bahawa dia mungkin akan melalui mereka untuk mencapai pihak berkuasa kerajaan Trump. Bahagian ini menunjukkan betapa dinginnya dia. Dia tidak berada di situ hanya untuk menimbulkan kekecohan. Disyaki, dia mahu mendekati kepimpinan politik yang hadir dalam majlis makan malam itu. Trump menyatakan bahawa suspek itu adalah seorang lelaki yang bermasalah dan berkata bahawa dia telah menulis satu manifesto anti-Kristian. Reuters melaporkan bahawa Presiden juga menyebut bahawa ahli keluarga sudah pernah menyatakan kebimbangan terhadap Allen.
Bagi Trump, kes ini sekali lagi menunjukkan risiko keganasan politik terhadap dirinya dan terhadap ahli-ahli parti. Siasatan juga cuba memahami kaitan Allen, kumpulan itu. Dipanggil Wide Awakes, kumpulan itu disebut sebagai rangkaian terbuka, bertujuan untuk kerjasama kreatif dan membayangkan semula masa depan. Tetapi, bagi para penyiasat, sebarang kaitan perlu dianalisis dengan teliti, penyertaan dalam kumpulan, ucapan politik, hubungan, penerbitan, mesej dan kemungkinan pengaruh. Tiada satu pun daripada ini membuktikan secara sendiri kewujudan rangkaian di sebalik serangan itu. Tetapi semuanya diambil kira apabila suspek meninggalkan manifesto dan pergi ke satu acara yang dihadiri oleh Presiden. Rumah di Torrance telah menjadi titik tumpuan utama. Ejen FBI telah berada di alamat itu, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, mencari rakaman kamera dan berbual dengan penduduk setempat. Jiran-jiran berkata mereka terkejut apabila mengetahui bahawa suspek tinggal di kawasan itu. Reaksi seperti ini biasanya muncul apabila kes melibatkan seseorang yang tidak begitu menonjol di kawasan kejiranan. Tetapi menurut polis, individu itu menunjukkan tanda-tanda perubahan yang berbahaya. Keselamatan acara itu juga menjadi sasaran pertanyaan. Manifesto itu sendiri, menurut pengulas Fox News, dikatakan telah mengkritik atau mengejek tahap keselamatan yang dilihat di hotel tersebut. Perincian ini adalah serius kerana ia menunjukkan bahawa Allen mungkin telah memerhati kelemahan atau percaya dia boleh melepasi perlindungan tersebut. Untuk satu acara bersama Donald Trump, ahli kerajaan, media dan tetamu jemputan. Sebarang kegagalan kawalan menjadi kebimbangan nasional. Syakwa sangka bahawa Trump adalah salah satu sasaran utama, menguatkan lagi implikasi politik serangan itu. Reuters melaporkan bahawa pihak berkuasa menganggap Presiden sebagai sasaran yang mungkin. CBS News menyatakan bahawa manifesto itu menyebut tentang menyerang pegawai pentadbiran Trump mengikut hierarki. Walaupun nama Trump tidak muncul dalam setiap petikan yang didedahkan. Kehadiran beliau di acara itu dan maksud manifesto tersebut meletakkan kes ini dalam konteks keganasan politik terhadap kerajaan semasa. Dan di sinilah bahagian yang paling tidak selesa. Keluarga juga terlibat dalam kisah ini. Abangnya dikatakan telah menerima bahan itu dan memaklumkan kepada polis. Kakaknya dikatakan telah memberikan maklumat tentang kenyataan-kenyataan sebelum ini. Ibu bapanya pula dikatakan telah bekerjasama. Ini tidak bermakna semua orang bersalah. Tetapi ia bermakna siasatan kini melibatkan isi rumah, perbualan, petanda-petanda dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memahami sama ada manifesto itu hanyalah satu pengakuan awal, satu ucapan selamat tinggal, satu provokasi atau sebahagian daripada rancangan yang lebih besar. Pihak berkuasa juga menganalisis telefon bimbit, komputer, media sosial dan kemungkinan mesej-mesej. Mereka ingin tahu dengan siapa Allen berbual, apa yang dia akses, idea-idea apa yang sering dia ulang. Jika dia telah menyelidik lokasi, jika dia mengikuti jadual Trump, dan jika dia mendapat bantuan secara langsung atau tidak langsung. Setakat ini, kenyataan rasmi menyebut kemungkinan penyerang bertindak bersendirian. Tetapi dalam kes seperti ini, perkataan bersendirian hanya boleh digunakan selepas siasatan lengkap dijalankan. Sebelum itu, semuanya perlu diperiksa. Media Amerika juga menekankan bahawa serangan ini berlaku pada saat ketegangan politik yang semakin meningkat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tokoh-tokoh awam mula menghadapi ancaman yang lebih kerap dan suasana di kalangan kumpulan radikal menjadi semakin agresif. Bagi kerajaan Trump, insiden ini mengukuhkan keperluan perlindungan di acara-acara awam, menyemak semula protokol dan menganggap petanda daripada keluarga sebagai amaran yang serius. Buat masa ini, apa yang sudah jelas ialah suspek itu bukan muncul secara tiba-tiba di Washington Hilton. Nama beliau telah dikenal pasti, perjalanan beliau telah dijejaki. Manifesto itu dikatakan telah dihantar, abang beliau dikatakan telah memberi amaran kepada polis. Kakak beliau pula dikatakan telah melaporkan kenyataan yang membimbangkan. Dan Trump telah keluar dari majlis makan malam itu di bawah perlindungan operasi pantas, yang telah mengelakkan bencana yang lebih besar. Akhirnya, manifesto itu menjadi kunci kepada kes ini kerana ia boleh menunjukkan bukan sahaja apa yang Allen mahu lakukan, tetapi juga mengapa beliau percaya beliau harus melakukannya. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves News.